Tuan Yang Dipertua, keempat, meluaskan akses internet. Dunia kini adalah dunia tanpa sempadan. Tidak seperti dahulu, pelbagai maklumat kontemporari boleh diperolehi di hujung jari. Maknanya, peningkatan akan dibuat bagi mencapai tahap prasarana yang sewajarnya untuk menampung keperluan pengguna. Sebab itu, di bawah inisiatif Jadual Lebar Negara, kerajaan akan melaksanakan projek High Speed Broadband ataupun HSBB. Usaha sama dengan pihak swasta ini melibatkan pelaburan sebanyak 11.3 bilion sejak rancangan Malaysia ke-9. Kini projek HSBB telah dilaksanakan dengan capaian internet berkelajuan 4 megabit sesaat. Ini memanfaatkan 2.3 juta premis, terutama di kawasan bandar. Untuk meningkatkan lagi liputan internet di bandar-bandar utama, kerajaan akan melaksanakan fasa kedua HSBB dengan kerjasama pihak swasta. Ini melibatkan kos pelaburan sebanyak 1.8 bilion ringgit. Inisiatif ini dijangka memberi tambahan liputan dan kemudahan kepada masyarakat, terutama di kawasan bandar, merangkumi 2.8 juta isi rumah di seluruh negara. Kelajuan internet ini dijangka mampu mencapai 10 megabit sesaat. Kepada rakyat yang tinggal di kawasan pinggir bandar, jaringan HSBB akan diperluas dengan kelajuan capaian internet dipertingkatkan antara 4 hingga 10 megabit sesaat. Kemudahan ini akan memanfaatkan lebih 2 juta pengguna dengan kos pelaburan sebanyak 1.6 bilion ringgit. Tuan Yang Dipertua, selain itu, 1,000 menara pemancar telekomunikasi akan dibina dalam tempoh 3 tahun dengan pelaburan sebanyak 1.5 bilion ringgit untuk meningkatkan liputan internet di kawasan luar bandar. Bagi meningkatkan capaian internet di Sabah dan Sarawak, kabel dasar laut yang baru akan dipasang dalam tempoh 3 tahun dengan kos 850 juta. Semua pelaburan ini akan menggunakan tabung pemberian perkhidmatan sejagat di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Tuan Yang Dipertua, kelima, mengukuh pasaran kewangan. Pada masa ini, pasaran bond negara merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai melebihi 1 trilion ringgit. Manakala pasaran pertukaran asing dan pasaran wang mencatat jumlah dagangan melebihi 30 bilion ringgit sehari. Bagi memastikan operasi pasaran kewangan yang cekap, rangka kerja perundangan yang jelas diperlukan. Untuk ini, pindaan terhadap undang-undang yang sedia ada akan dilaksanakan dan seterusnya Bank Negara akan menerajui dalam penyediaan Akta Penyelesaian atau Netting Act bagi memelihara hak penguatkuasaan close-out netting di bawah kontrak kewangan. Ini bertujuan bagi mengurangkan risiko kredit dan menggalakkan pasaran derivatif dan seterusnya dapat membantu mengurangkan risiko sistemik pasaran kewangan negara serta merendahkan kos menjalankan perniagaan. Kedudukan Malaysia sebagai peneraju dalam pasaran modal Islam memberi kelebihan dalam menarik dana dan menerbit security. Untuk terus meningkatkan daya saing di peringkat global, usaha akan ditingkatkan bagi mempromosi negara sebagai pasaran pelaburan tanggungjawab sosial atau Social Responsible Investment, SRI. Antara langkah yang akan dilaksanakan termasuk memperkenalkan indeks persekitaran sosial dan tadbir urus atau dikenali sebagai indeks Environmental, Social and Governance, ESG, untuk meningkatkan profil syarikat tersenarai yang mempunyai amalan tanggungjawab sosial yang tinggi. Ke arah ini, Suruhanjaya Security akan memperkenalkan rangka kerja sukuk pelaburan tanggungjawab sosial atau sukuk SRI
untuk membiayai pelbagai inisiatif pelaburan yang mampan dan bertanggungjawab. Di samping itu, kerajaan akan menubuhkan dana SRI bagi dilaburkan dalam syarikat-syarikat tersenarai yang menunjukkan amalan accountability, ketelusan dan kemampuan yang tinggi, termasuk ciri-ciri keterangkuman seperti diversity dari segi gender, umur dan etnik. Sebagai permulaan, value cap akan memperuntukkan RM1 bilion untuk melabur dalam syarikat-syarikat yang menunjukkan prestasi yang tinggi dalam indeks ESG. Saya percaya langkah ini akan menjadi satu galakan pada syarikat-syarikat untuk menunjukkan komitmen tanggungjawab sosial yang tinggi. Keenam, skim persaraan. Pada tahun 2010, kerajaan telah menubuhkan skim persaraan satu Malaysia atau SPIM bagi golongan yang bekerja sendiri dan tiada pendapatan tetap untuk mencarum secara sukarela di Kumpulan Wang Simpanan Kerja atau KWSP. Sehingga kini, hampir 66,000 pencarum telah menyertai skim ini dengan jumlah simpanan melebihi 240 juta. Bagi terus menggalakkan lebih ramai rakyat menyertai skim ini, saya mencadangkan sumbangan kerajaan ditingkatkan daripada 5% kepada 10%, yakni daripada jumlah maksimum RM60 setahun kepada RM120 setahun. Peningkatan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2014 sehingga akhir tahun 2017 dan dijangka dapat menarik penyertaan 30,000 pencarum baru. Kerajaan sedar akan pentingnya budaya menabung semasa usia muda bagi memastikan simpanan yang mencukupi selepas persaraan. Untuk meningkatkan simpanan tambahan, kerajaan menggalakkan golongan muda untuk membuat pelaburan jangka panjang melalui skim persaraan swasta atau PRS. Oleh itu, kerajaan mencadangkan inisiatif RM500 secara one-off kepada pencarum yang menyertai skim PRS dengan pelaburan minimum terkumpul RM1,000 dalam tempoh setahun. Inisiatif ini terbuka kepada individu yang berumur antara 20 hingga 30 tahun dan dianggarkan dapat menarik seramai 420,000 pencarum muda di seluruh negara. Inisiatif ini akan dilaksanakan bermula 1 Januari 2014 bagi tempoh 5 tahun dan akan melibatkan peruntukan sebanyak RM210 juta. Tuan Yang Di-Pertua, meningkatkan rantaian sektor pertanian. Hakikatnya sejak dahulu kala, bidalan lama menyatakan berbudi pada tanah, berbakti kepada bumi, nescaya kita dapat menuai hasilnya. Lalu seperti setiap tahun, bidang pertanian tersusun dalam agenda bajet negara. Peruntukan sebanyak RM6 bilion akan disediakan untuk pelaksanaan program pertanian yang mempunyai nilai tambah tinggi dan berdaya komersial. Antara inisiatif utama adalah seperti berikut. Pertama, menubuhkan Food and Agro Council for Export atau FACE yang akan difungsikan oleh Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Ia bertindak sebagai pemudah cara untuk meningkatkan ekspor produk pertanian tempatan. Kedua, memperkukuhkan farma untuk memainkan peranan yang lebih strategik dengan konsep dari ladang ke pasaran ekspor. Sebagai contoh, farma akan menganjurkan agrobazar di Singapura. Memandangkan permintaan dan harga yang tinggi, kita juga akan berusaha untuk meningkatkan ekspor durian ke pasaran China. Untuk memastikan kesegaran produk pertanian, kerajaan akan turut menyediakan kemudahan cold room di KLIA. Tujuannya, selain daripada meningkatkan ekspor negara,
ia dapat memberi pulangan yang lebih tinggi kepada para petani. Ketiga, memastikan harga berpatutan bagi produk makanan dan membuka tambahan 60 pasar tani, 50 pasar ikan, 50 karavan tani serta memperluas 100 gerai buah-buahan segar di seluruh negara. Langkah ini akan dikendalikan oleh Pharma dan LKIM yang dapat memberi kemudahan pada peniaga menjual serta langsung produk makanan kepada pengguna. Tuan Yang Di-Pertua, selanjutnya kerajaan akan memperuntukkan sejumlah 2.4 bilion ringgit bagi meneruskan bantuan subsidi dan insentif. Ia merangkumi subsidi baja, benih dan harga padi, insentif pengeluaran dan peningkatan hasil padi, subsidi harga beras serta insentif hasil tangkapan nelayan. Di samping itu, kerajaan juga memperuntukkan sebanyak 243 juta ringgit bagi tujuan pelaksanaan program tanaman semula, getah, kelapa sawit dan koko serta program ladang hutan. Selain itu, bagi meningkat produktiviti serta menghasilkan produk pertanian yang mempunyai permintaan tinggi, kerajaan akan memperuntukkan sejumlah 634 juta ringgit di bawah bidang ekonomi utama negara. Antara projek yang terlibat adalah tanaman padi, projek ikan dalam sangkar, projek rumpai laut dan burung walit, projek herba bernilai tinggi, tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan bagi pasaran ekspor. Kerajaan juga akan melaksanakan projek ternakan lobster atau udang kara di sempurna Sabah dengan kerjasama sebuah syarikat multinasional untuk menghasilkan sebanyak 18,000 tan metrik yang dijangka dapat mewujudkan 20,000 peluang pekerjaan dan membantu lebih 6,000 pengusaha tempatan pada jangka panjang serta meningkatkan pendapatan sehingga RM4,000 sebulan. Bagi meningkatkan lagi daya saing dan memacu sumbangan bioekonomi kepada pertumbuhan ekonomi negara, kerajaan akan melaksanakan program Bioeconomy Community Development untuk membangun tanah-tanah terbiar melalui aplikasi bioteknologi dan penanaman kontrak untuk menambah nilai industri pertanian dan pendapatan petani. Selain itu, kerajaan juga menyedari peranan aktiviti penyelidikan dan pembangunan atau R&D sebagai pemangkin kepada pembangunan bioekonomi. Oleh itu, insentif R&D berikut akan diberi pada projek yang berkelayakan yang akan dinilai oleh Biotech Corp. Pertama, potongan cukai pada syarikat yang melabur untuk memperolehi platform teknologi dalam industri berasas bio. Kedua, pengecualian duty import ke atas peralatan R&D bagi syarikat yang melabur dalam pilot plan bagi tujuan pra-pengkomersialan di Malaysia. Ketiga, insentif khas kepada syarikat untuk menampung sebahagian kos operasi pembangunan modal insan bagi Center of Excellence for R&D. Insentif ini adalah bagi permohonan yang diterima oleh Biotech mulai 1 Januari 2014 hingga 31 Disember 2018.